Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada ramalan konon Anwar Ibrahim akan tumbang, akan letak jawatan minggu hadapan. Ada yang menyatakan kononnya kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang minggu hadapan juga. Dan setelah kita teliti dan kita dapatkan maklumat penuh, ini jawapan Anwar Ibrahim untuk isu kononnya kerajaan akan tumbang yang akan memaksa beliau akan letak jawatan. Rupa-rupanya, itu semua hanya mimpi di siang hari, mimpi yang tak akan terjadi dan hanya igawan semata-mata daripada pihak pembangkang. Pembangkang ni tak habis-habis nak menimbulkan isu, tak sabar-sabar nak mengambil kerajaan, tak sabar-sabar nak tebuk atap. Kenapa mereka tidak menjunjung titah kasih keduli Baha Mulia di Pertuan Agong supaya bersabar sehingga PRU yang ke-15 barulah kalau benar nak menjadi kerajaan, memimpinlah negara ini dengan sebaiknya, maka sudah tentu anda akan dipilih untuk menjadi kerajaan. Tidak usahlah ke sana ke sini meratib kononnya kerajaan ini adalah kerajaan yang derhaka, kononnya kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak berguna, kononnya kerajaan ini adalah kerajaan yang membohong. Sebenarnya andalah yang mungkin sedang bermimpi di siang hari. Anwar Ibrahim akhirnya tak tahan lagi menyatakan bahawa tiada kerajaan yang akan runtuh disebabkan hanya bantu orang susah, kata Anwar Ibrahim. Perkara ini betul. Tiada kerajaan runtuh sebab bantu orang susah. Yang ini pasti tak boleh disangkal oleh sesiapa pun, termasuklah Tuan Haji Guru Tuan Hadi Awang yang merupakan Presiden PAS. Tunggulah nanti apa coretan beliau di Harakadeli yang pastinya akan menggunakan dalil-dalil tertentu untuk cuba menegakkan benang yang basah. Perdana Menteri berkata kerajaan dalam dunia merudum kerana menindas dan didorong dengan ketamakan. Benar, mana-mana kerajaan di dalam dunia ini hanya akan merudum kerana apabila menindas atau didorong oleh ketamakan. Banyak pemimpin yang kaya raya mempunyai uang berbilion dolar di dalam negara maupun di luar negara, sanggup menyakau, sanggup memakan, sanggup menipu, sanggup merompak kekayaan negara kerana disebabkan dua perkara ini, iaitu menindas dan didorong ketamakan. Kalau bukan ketamakan, kenapa harus menyakau? Kenapa harus merompak wang negara? Sedangkan gaji dah pun puluhan ribu, bahkan mungkin boleh mencecar ratusan ribu. Kenapa perlu lagi mahu mencuri? Kemarin Anwar Ibrahim menasihati orang-orang muda belia supaya berhenti atau jangan buang masa untuk menyokong pencuri dan perompak negara maupun perasuah negara. Tiada kerajaan runtuh kerana menolong rakyat susah, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan keputusan pentadbirannya meningkatkan gaji penjawat awam. Katanya kerajaan runtuh disebabkan hasad dengki, menindas dan merompak dana awam dan tamak haloba. Itulah yang menyebabkan kerajaan runtuh, kata Anwar Ibrahim. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata meningkatkan gaji kekitaan awam bukan satu isu. Saya bersedia buat, katanya ketika berucap dalam perasmian Majlis Perhimpunan Agung Tahunan Majlis Belia. Dilaporkan tahun lalu, Anwar berkata kira-kira 37% daripada 1,52 juta penjawat awam dalam pentadbiran persekutuan tergolong dalam kategori B40. Kumpulan berkenaan meraih gaji bulanan antara RM2,012 hingga RM4,764. Pada Ogos lalu, Anwar mengumumkan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang menyaksikan penjawat awam menikmati pertambahan gaji antara 7% hingga 15%. Penjawat awam di pengurusan tertinggi menerima kenaikan 7%, manakala bagi kumpulan pelaksana pengurusan dan profesional mendapat peningkatan 15%. Sementara itu, Anwar menyeru pengkritik memberi tumpuan kepada pembangunan negara dan ekonomi berbanding mempertikaikan isu remeh. Rakyat yang merempat masih banyak, mutu pendidikan semuanya masih belum selesai. Anak-anak di desa dan pedalaman belum mendapat pembelaan. Jangan sibuk dengan isu remeh, kata Anwar lagi. Beliau sekali lagi menafikan tuduhan tindakan terhadap personaliti penting dilakukan kerana didorong dendam.
kamu curi berbilion bagi balik kepada rakyat, kata Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sejahtera, beberapa hari selepas Najib menang titah edendum, ini pula pengakuan Najib berkait dengan PRU yang pernah beliau ikuti dan BN kalah. Najib kata, 1MDB bukan punca, bukan sebab utama Barisan Nasional kalah PRU, kata Najib. Sebelum kita teruskan ulasan ini, Anda tinggalkan dalam ruangan komen. Tolong tulis komen Anda, setujukah Anda dengan kenyataan Najib bahwa 1MDB bukan sebab utama BN kalah PRU. Kes 1MDB bukan sebab utama BN kalah PRU, kata Najib. Ada netizen kata, Najib salah. Isu pembakar, penyebab, pencetus kepada Barisan Nasional kalah teruk dalam PRU dulu ialah pencetusnya, pemercik apinya ialah 1MDB. Kalau tiada 1MDB, isu-isu yang lain tidak mungkin akan timbul, kata beberapa orang pengulas politik. Tapi itulah, Najib cuba pertahankan dirinya, cuba menyatakan bahwa 1MDB bukan sebab utama BN kalah PRU. Kalau begitu, nak tanyalah kepada bosku Najib. Kalau bukan 1MDB, apa punca Barisan Nasional kalah PRU? Apa puncanya? Tekan pula dikalah sebab isu yang lain pula. Kan isunya ialah serba sedikit kekalahan Barisan Nasional disebabkan oleh 1MDB. Bekas Perdana Menteri Najib Razak memberi keterangan bahawa isu 1MDB bukanlah sebab utama, tetapi hanya salah satu sebab Barisan Nasional tewas pada pilihan raya 2018. Bekas pengerusi BN itu memberitahu Mahkamah Tinggi di Putrajaya petang tadi bahawa isu dana yang dimasukkan ke dalam akaunnya tidak ada kaitan dengan isu 1MDB yang diperkatakan secara terbuka ketika itu. Betulkah? Najib menjawab sedemikian semasa pemeriksaan balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib semasa perbicaraan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 2.27 bilion terhadap tertuduh. Dalam prosiding itu, Akram bertanya isu 1MDB antara punca utama yang menyebabkan kerajaan BN anda kalah pada pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018. Najib menjawab, ada isu lain. Ia adalah salah satu sebab, tapi bukan sebab utama, kata Najib lagi. Bekas ahli parlimen pekan itu berkata, terdapat percubaan pihak tertentu menjelang pilihan raya 2018 untuk mengaitkannya secara salah dengan skandal 1MDB yang dilaporkan dan dibincangkan secara terbuka ketika itu. Najib menegaskan bahawa berbilion ringgit yang masuk ke akaunnya pada tahun 2013 adalah derma yang dijanjikan kepadanya oleh kerabat Raja Arab dan dia memulangkan hampir keseluruhan derma itu kepada pengirimnya kemudian. Pada 30 Oktober, Mahkamah Jenayah memerintahkan Najib membela diri atas 4 salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan 2.27 bilion dana daripada 1MDB. Sukira memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes prima facie boleh bertanggungjawab terhadap Najib berhubung syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan itu. Hakim memutuskan Najib perlu menjawab pertuduhan berikutan kekuatan pelbagai 50 keterangan saksi semasa peringkat prosiding pendakwaan yang berlangsung 6 tahun sejak perbicaraan bermula pada tahun 2019. Najib pertama kali didakwa pada tahun 2018. Sejak keputusan prima facie, Najib telah memberi keterangan dalam pembelaannya terhadap tuduhan jenayah 1MDB. Tertuduh menegaskan bahawa dia tidak tahu sebarang salah laku di 1MDB dan penyelewengan di syarikat itu didalangi oleh ahli perniagaan dalam buruan Lo Tiap Jo atau Jolo dan ahli pengurusinya atau pengurusannya. Peguam Muhammad Safi Abdullah mewakili Najib. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda